itu. Ternyata bahawa hati manusia ini ada tingkatan-tingkatan kesuciannya. Dalam istilah ahli tasawuf, para ulama menggunakan istilah yang bermacam-macam. Yang sebenarnya istilah itu untuk menjelaskan hati dan tingkatan-tingkatannya. Cuma dalam kalam hikmat ini hanya digunakan dua perkataan, al-qulub wal asrar. Hati dan rahsia. Rahsia hati. Jadi kalau kita nak memahami kalam hikmat ini supaya tidak terkeliru, bahawa kita perlu memahami dalam dunia tasawuf, dalam keilmuan tasawuf, hati manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan kesuciannya. Lalu dinamakan qalbun, dinamakan ruh, sir, khafi, akhfa dan sebagainya. Sebahagian ulama hanya membahagikan kepada tiga: qalbi, qalbun, ruh dan sir sahaja. Sebahagian ulama hanya menggunakan tiga istilah ini: qalbi, ruh dan sir. Sebahagian ulama memperhaluskan lagi dan memperincikannya sehingga ditambah lagi qalbi, ruh, sir, khafi dan akhfa. Kesemua istilah-istilah ini menjelaskan benda yang satu, menjelaskan perkara yang satu, tapi tingkatan kesucian yang berbeza. Qalbi, jiwa manusia juga. Ruh, jiwa manusia juga. Sir, jiwa manusia juga. Kalau yang tambah lagi khafi, juga jiwa manusia. Akhfa, lebih sembunyi lagi, jiwa manusia. Jadi istilah-istilah ini menjelaskan tentang diri sebenar manusia, tapi dari sudut tingkatan yang berbeza. Bahkan ada yang menambah lain lagi. Sebelum qalbi dinamakan akal. Akal, qalbi, ruh, sir, khafi, akhfa dan sebagainya, macam-macam. Jadi semua ini sebenarnya menjelaskan tentang satu benda yang sama, tentang diri manusia, tapi menjelaskan tentang tahap kesucian yang berbeza. Tahap terendah dalam kerohanian manusia disebut sebagai aklun, akal. Inilah jiwa yang dikuasai oleh keinginan dan nafsu. Martabatnya disebut akal. Sebab itu pemisah antara ciri-ciri kerohanian dengan ciri-ciri kebadanan manusia, ciri-ciri fisik manusia, pemisahnya pada akal. Itulah sempadannya. Aspek kerohanian dan aspek badan manusia, akallah pemisahnya. Kita perlu meyakini bahawa diri manusia ini ada dua unsur yang jauh bezanya, identiti yang sangat jauh bezanya. Al-Imam Al-Ghazali merujuk kedua-dua unsur ini kepada satu ayat Al-Quran, ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, bagi Tuhan itulah yang mencipta dan memerintah, menguruskan. Lalu Al-Ghazali dari ayat ini mengeluarkan dua istilah. Satunya dinamakan alamul khalqi, martabat makhluk ciptaan fisik, ciptaan Allah yang bersifat fizikal, berbadan, yang dapat dikesan oleh panca indera, dapat diukur, besar, kecil, berat, ringan, dapat diukur, panas, sejuk, macam-macam. Tapi sifatnya sesuatu yang boleh diukur dan dikesan dengan panca indera zahir manusia. Maka semua ini dinamakan alamul khalqi, atau dalam istilah lain disebut sebagai alamul syahadah, alam nyata, alam kebendaan.
yang dapat dikesan oleh panca indera manusia. Yang kedua, unsurnya alamul amri, alam yang dinisbahkan kepada urusan Tuhan, rahsia. Alamul amri, atau juga disebut sebagai alamul ghaib, alam ghaib. Jadi ada dua, alamul syahadah, alam nyata, alam fizik, alamu al-ghaib, alam ghaib. Jadi alam ghaib ini apa? Alam ruh, alam barzakh, alam akhirat, semuanya dikira sebagai alam al-ghaib. Adapun alam khalqi, alam penciptaan fizik tubuh badan manusia, disebut sebagai alam asy-syahadah. Apa yang kita saksikan pada hari ini, yang boleh kita sentuh, yang boleh kita lihat, yang boleh kita cam, yang boleh kita rasa, yang boleh kita buat penelitian, semua itu ciri-ciri bagi alam fizik. Jadi yang membina diri manusia ini dua unsur ini. Satunya unsur alam kebendaannya, tubuh badan manusia. Yang kedua unsur ruhnya. Yang badan ini dapat diukur, besar, kecil, berat, ringan. Alamul amri, alam ruh, kata Al-Ghazali, alam ini tidak dapat diukur. Tidak dapat diukur. Ruh, rahsia. Bahkan ruangan mengkajinya ditutup kepada orang ramai. Sekalipun ulama khilaf, apakah boleh kita mengkaji tentang ruh? Sebahagiannya berpendapat tidak dibenarkan. Namun ada segolongan ulama yang membenarkan kajian itu, tetapi tidak lagi menggunakan alat akal atau alat yang bersifat fizik panca indera zahir ini. Bukan itu alatnya untuk mengkaji. Semata-mata kalau Al-Ghazali mengistilahkan sebagai mukasyafah, alat yang melibatkan intuisi, pandangan basirah, pandangan mata hati manusia. Jadi alam inilah yang membentuk badan manusia. Sebelum saya jelaskan tentang istilah-istilah tasawuf tadi, perlu fahami dua perkara ini dulu, bahawa itulah yang membentuk diri manusia. Alam zahirnya, alam badannya, alamul khalqinya, dan alam ghaib, alam ruh yang tidak dapat diukur. Jadi Al-Ghazali meletakkan ciri alam ruh ini, alam urusan Tuhan ini tidak dapat diukur. Tak boleh nak kata besar kecil, berat ringan, rupa gitu, rupa gini, tidak boleh. Itu bukan ciri bagi ruh. Yang dapat diukur, yang ditemui dalam mimpi-mimpi, itu adalah alamul misal, istilah mereka itu. Alam misal dalam istilah ahli tasawuf. Adapun ruh tidak dapat diukur. Jadi tidak dapat diukur besar kecil. Cuma kita dapat mengecam bila ruh itu berhubungan dengan badan, badan akan hidup. Tapi bagaimana rupa ruh? Berdasarkan huraian Al-Ghazali, tidak dapat diukur. Secara logiknya kita boleh buat panduan gini. Kalau kita beranggapan ruh kita ni berupa macam badan kita, andai kata kita buat andai yang ruh kita ni macam badan kita lah. Macam kita tengok dalam mimpi jumpa orang tu, jumpa orang ni, bukan kita tengok badan dia. Dalam istilah tasawuf itu misal bagi ruhnya. Jadi kita mengandaikan ruh macam badan kita. Bagaimana kita nak menjelaskan secara logik? Orang yang terpotong kaki dan tangannya kerana penyakit tertentu, orang kecil ni, akhir sekali dia putuskan kena potong tangannya, potong kakinya. Di mana bahagian ruhnya? Apakah masih kelihatan? Nampak jolo lagi? Oh, nampak jolo bayang, nampak. Begitu kah? Tidak. Secara logiknya kita tidak dapat menerima hakikat itu. Tapi sebelum ini ada tangannya, berfungsi tangannya. Setelah tiada tangan itu, di mana bahagian ruhnya? Ini hujah-hujah logik sajalah, nak mendekatkan faham bahawa ruh itu alam yang tidak dapat diukur, rahsia Tuhan. Sebab itu berdasarkan ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, mereka bertanya-mu wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah, jawablah,
Ruh itu urusan Tuhan, urusan Tuhanku. Jadi sebahagian ulama berpandukan ayat ini menutup pintu pengkajian terhadap hakikat ruh. Jadi yang dilarang berdasarkan pendapat ini mengkaji tentang hakikat ruh, bukan mengkaji tentang fenomena ruh. Jadi yang dikaji dalam tasawuf dan dijelaskan di dalam sebahagian karya-karya mereka itu adalah fenomena ruh, ciri-cirinya, sifat perangainya, bukan hakikatnya. Perlu dibezakan. Jadi itulah prinsipnya. Kita ada unsur fizik badan, ada unsur rohani. Jadi yang badan ini badan, kekal dengan badan. Adapun yang dibicarakan ini, yang sedang dibicarakan dalam kalam hikmat ini, nur itu adalah keenderaan, seumpama keenderaan bagi hati dan rahsianya, merujuk kepada ruh manusia, bukan badannya. Lalu ruh inilah keenderaannya itu, yakni diumpamakan keenderaan yang mana dengannya ruh dapat capai sesuatu perkara, iaitu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mengenali Tuhannya. Tapi dengan apa? Dengan nur cahaya tadi. Yang nur juga merupakan perkataan istilah simbolik saja, bukan nur dengan arti cahaya seperti yang kita fahami. Jadi bila Syekh ni menggunakan perkataan qulub wal asrar, hanya dua, hati dan rahsia hati itu. Jadi ingin saya jelaskan bahawa dalam istilah tasawuf, hati dan rahsianya nak menunjukkan bahawa hati manusia ini, jiwa manusia ini ada tingkatan dia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tingkatan terendah penghubung antara jasad dia dengan rohaniah, aspek-aspek badan dengan aspek-aspek spiritual kerohanian, akal. Bila dibersihkan, tingkatnya menjadi qalbu. Qalbi ya baik, qalbu. Kenapa dinamakan qalbu? Kalau akal, kenapa dinamakan akal? Kerana fungsinya berfikir, ta'akul, memikirkan sesuatu, yang mana asas pemikiran manusia adalah logik. Dalam bahasa yang lebih mudah, asas manusia berfikir adalah sesuatu yang ada kaitan dengan sebab dan musabab, cause and effect. Itu ada kaitan dia. Jadi manusia bila berfikir pada taraf itu, maka rohaninya dikira sebagai akli. Orang yang berfikir, dasar berfikirnya adalah munasabah, logik, kaitan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, sebab musababnya. Ini taraf berfikir manusia. Maka martabat ini dinamakan akli. Fungsinya berfikir, merenung. Benda-benda hak tak logik, tak nak terima dah. Sebab tu sarjana mana pun, kalau dia menggunakan alat akal semata-mata, terbatas berfikirnya. Banyak benda tidak dapat diterima lagi. Sebab apa? Kemampuan teratas bagi akal manusia hanya sekadar itu. Sesuatu yang dapat difikirkan yang berkait dengan undang-undang sebab musabab. Yang di luar dari undang-undang kebiasaan, akal tidak mampu menerima logiknya lagi. Yang mampu menerima itu adalah yang lebih daripada itu, akal. Yang lebih baik dari itu dinamakan qalbu. Qalbu ini dinamakan qalbi kerana berbolak-balik, pendirian yang tidak tetap. Sekali rajin, sekali malah, sekali asyik, sekali dok, sekali khusyuk, sekali dok. Tapi ia lebih baik dari martabat akal, tapi masih belum tetap. Hadis Nabi ada menyebut, qalbul mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati orang-orang yang beriman ini adalah, ini bahasa kinayah, jangan difahami secara literalnya, secara zahirnya, jangan difahami. Adalah berada di antara dua jari, di antara jari-jari Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Dengan erti, ulama Usuluddin menjelaskan ini adalah gaya bahasa kinayah, bahawa hati manusia itu seringkali bertukar-tukar pendirian, tidak tetap keyakinannya. Lalu diumpamakan seperti berada di antara dua jari ni, balik sini sekali. Itu qalbi. Lalu kalau ditingkatkan menjadi lebih jernih, dinamakan ruh.
tempat merasai. Zauq, feeling yang tinggi, zauq yang tinggi, penuh dengan khusyuknya, hadirnya. Jadi tingkatan ruh yang lebih bersih dinamakan martabat ruh. Masih juga menjelaskan tentang diri manusia, tapi pada tahap kesucian itu dinamakan ruh, penuh dengan perasaan-perasaan yang baik, penuh dengan kekhusyukannya, keyakinannya, hati yang penuh cita rasanya. Martabat itu dinamakan ruh. Cenderung hatinya, tertarik hatinya, rindu hatinya, mesra hatinya. Ini. Bila hati itu lebih bersih, dinamakan sir. Kenapa dinamakan sir? Sir ini bahasa kita maksudnya rahsia. Kenapa dinamakan rahsia? Kerana hati sudah berjaya dibersihkan dari segala-galanya, sehingga di kala itu hati itu menerima rahsia dari Tuhannya, tidak dari yang lain lagi. Hati peringkat ini yang berjaya dibersihkan dari sesuatu yang lain. Hati seperti ini dalam istilah tasawuf, istilah ahli tasawuf. Saya sebut istilah-istilah ni sebab apa? Takut ada orang pening dah pula gini. Kalau bila sebut istilah tu, ia kena ngaji sikit lagi lah. Gitu maksudnya. Kita khabar kaya mudah. Tapi nak swing sikit istilah tu supaya apa? Orang tahu. Biasa dengar, kerja dengar dah. Cuma ia kena ngaji sikit lagi nak faham istilah-istilah ni. Kalau saya nak khabar istilah tu, benda pula ni. Dalam istilah lain ahli tasawuf, hati seperti ini disebut hati yang berada pada martabat tajrid. Istilah tajrid, istilah dia saja. Bahasa yang mudahnya, hati yang sudah terlepas daripada ikatan makhluk, bersih, menjadi rahsia. Rahsia, tempat menerima rahsia Tuhan. Kerana itu hati di kala itu dinamakan sir. Jadi sir juga sebenarnya tentang diri manusia. Tapi diri manusia yang sudah berjaya dibersihkan dan dibuang segala halangan-halangannya, dibuang segala hijab-hijabnya, sehingga di kala itu hati yang menerima rahsia hidayat dari Tuhan. Jadi istilah-istilah ini adalah merupakan menjelaskan tentang diri manusia yang satu, tapi dari tingkatan-tingkatan yang berbeza-beza. Itu maksudnya. Jadi Syekh ni dalam kalam hikmat yang ke-65 ni nak beritahu, hati manusia ini itulah yang mampu mengenal Allah, yang lain tidak mampu. Dan inilah yang mengistimewakan manusia dari makhluk lain. Sebab itu bila Allah Ta'ala membentangkan amanah kepada makhluk-makhluk lain, yang lain surrender. Kenapa surrender? Tidak cukup kemampuan untuk menanggung amanah. Fa'abaina an yahmilnaha. Gunung ganang, bukit bukau, mereka ini tidak sanggup untuk menerima amanah itu. Amanah apa? Yang mana gunung ganang, bukit bukau, semuanya tidak sanggup menerima amanah ini. Bahkan disebut dalam Al-Quran, wa hamalahal insan. Satu-satunya makhluk yang menanggung amanah ini, ni cokoh-cokoh depan kita ni cek-cek macam kita ni. Semua hari ni. Inilah yang tanggung amanah ini. Orang kecil berjiwa besar, badan kecil berjiwa besar. Manusia, wa hamalahal insan, manusia yang menanggung amanah ini. Kenapa? Ada potensinya, ada kemampuannya. Dari segi fiziknya tidak setanding kita dengan gunung ganang, bukan tandingan kita. Nak khabar pun lelah dah. Nak siapa kemucuk lelah dah, mati-mati ke diri nak khabar ke gunung. Jadi gunung ganang bukan tandingan kita dari segi kekuatan fiziknya. Tapi makhluk itu tidak mampu menanggung amanah. Yang mampu menanggung amanah ini adalah manusia yang kerdil tubuh badannya ini, kecil tubuh badan, besar jiwa raganya. Wa hamalahal insan. Kenapa? Kerana kemampuan dan potensinya untuk menerima amanah makrifat Allah yang tidak mampu dicapai oleh makhluk lain. Jadi ruh manusia ini memiliki potensi untuk mengenal Tuhannya, atau dalam istilah ahli tasawuf mencapai hakikat makrifat.
yang tidak mampu dicapai oleh makhluk-makhluk lain. Tapi untuk mencapai maksud itu, untuk tujuan itu, apa yang diperlukan? Maka yang diperlukan untuk mencapai maksud itu adalah apa yang diistilahkan sebagai nur, cahaya makrifat yang dikurniakan Allah ke dalam hati. Lalu ahli tasawuf menghuraikannya, nur ini adalah seumpama keenderaan bagi hati untuk berjalan. Ke mana berjalannya? Menuju kepada makrifat. Jadi dalam bahasa yang lebih mudah, hati manusia akan mencapai hakikat dan makrifat bila adanya nur ini. Dari mana datang nur ini? Pada dasarnya ia adalah kurnia Allah, tapi berkait dengan usaha dan mujahadah manusia. Itulah yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang benar-benar bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, pasti kami akan hidayatkan. Lanahdiyannahum, pastilah kami akan hidayatkan kepada mereka itu subulana, laluan-laluan yang akan membawa kepada dekat dan mengenal kami, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis, inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Al-Ghazali menjadikan hadis ini atau yang semakna dengannya sebagai kunci kepada perjalanan ahli tasawuf. Apa maksud kata-kata ini? Bila Nabi menjelaskan inna fi ayyamin dahrikum lanafahat, sesungguhnya sepanjang waktu kamu ini sentiasa sahaja ada kurnia-kurnia Allah. Yang ini dengan erti kurnia Allah sentiasa mendatangi kamu, sentiasa ada pemberian Allah. Lalu pesan Nabi, ala fata'arradu laha, maka hendaklah engkau menunggu kurnia itu. Hujang mari semua, sentiasa ada hujang. Tinggal lagi ada orang tak ada payang, ada orang tak ada payang. Itu je beza. Orang tak ada payang dapat air, orang tak ada payang kebuluran. Tak ada air, kering, tak ada minuman. Jadi bila Nabi menyebut, pertama sekali Nabi nak menjelaskan Allah Ta'ala sentiasa ada kurniaannya, sama ada kurniaan fizikalnya, nikmat yang zahirnya, atau nikmat yang batin. Dan nikmat ini ada dua, nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat zahir, kesenangan, kemewahan, kenikmatan, kesedapan yang kau rasai. Nikmat batin, ketenteraman, keyakinan, kesejukan hati. Nikmat batin. Kalau ada nikmat zahir, tidak ada nikmat batin, tidak ada guna hidup. Kita duduk dalam kemewahan, hati kita serabut, pening kepala, tak ada ketenteraman, tidak ada makna hidup. Kalau ada dua-dua, bagus, nikmat dalam nikmat. Jadi ada dua nikmat. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Jadi hadis tadi menjelaskan Allah Ta'ala sentiasa ada kurnianya, yang zahir dan yang batin. Tapi yang batin itulah yang dikhususkan dalam riwayat tadi, ala fata'arradu laha, hendaklah kau menunggunya. Nikmat zahir menunggunya, engkau berusaha mendapatkannya. Kau carilah sebab-sebab yang mendatangkan nikmat zahir. Kalau nak kaya, kena kerja. Kalau nak sedap, kena rajin. Itu cara menunggu nikmat zahir. Nikmat batin, bagaimana menunggunya? Kata Al-Ghazali, tasfiyatul qulub amma siwallah. Kau suci bersihkan hatimu dari yang lain, kau tunggulah nikmat-nikmat batin yang akan dicampakkan Allah ke dalam hatimu, yang dengannya engkau akan menjadi orang yang terkaya dalam dunia ini. Kaya dengan erti yang sebenar, dengan erti yang disabdakan oleh Nabi SAW, laisal ghina an kasratil aradi wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya yang sebenar-benar. Ini kaya dalam ta'bir kenabian, dalam istilah kenabian. Bukanlah sebenar-benar kaya orang yang memiliki pemilikan yang banyak,
Tapi yang sebenar-benar kaya ialah ghinan nafsi, yang kaya jiwa dan hati nuraninya. Itu takbir Nabi, huraian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi